Tapi ada seorang tu, adik-beradiknya, hak tua, abang hak sulung anak dia tu, pergi jumpa dengan orang, kira orang tua. Maknanya kalau orang tua ni kecek, Abdul Muttalib ni dengar lah kecek. Dia kata jangan buat lagu ni. Dia kata sebab mu ni pemimpin. Kalau mu buat lagu ni, takut sesok-sesok orang pun tiru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia rahmat kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah pada malam ini kita masih lagi diberi kesempatan dan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berada di sini, dan mudah-mudahan pada malam ini selaku penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa dinaungi dan dipayungi oleh sayap para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya menjadikan niat-niat dan amalan kita pada malam ini sebagai amalan-amalan yang baik dan amalan-amalan yang saleh insya-Allah. Jadi pada malam ni saya kira tak perlulah saya memperkenalkan diri saya, sebab pengerusi pun dah memperkenalkan tadi. Memang ramai orang anggap saya ni orang utara, Penang ada, Kedah pun ada. Saya orang Pasir Mas tu ya. Asal saya Pondok Bangustul. Pondok Bangustul Pasir Mas Kelantan. Tapi sebab lama mengajak kat Penang dah hampir 13 tahun, bahasa pun dia dah jadi lahjah dengan logat utara. Boleh nak kajak Kelantan pun tak ada masalah. Nak bahasa mana ni? TV3 ke? Bahasa biasa boleh dah. Bahasa luar boleh. Boleh dah insya-Allah. Jadi berkaitan dan bersangkutan dengan majlis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya selalu menyebut di mana-mana tempat bila berhadapan dengan audiens para hadirin muslimin dan muslimat, kalau ambil perkiraan rata-rata depan saya ni ada yang dah umur 30-an, ada yang dah 40-an, ada yang dah 50-an. Secara rumus boleh kita simpulkan ada di antara kita yang dah 20 tahun datang ke masjid, ada yang dah 30 tahun datang ke masjid, ada yang dah 40 tahun, mungkin lebih daripada tu yang datang ke masjid. Dan begitu jugalah dekat dan sinonimnya kita dengan apa yang disebut sebagai hari-hari kebesaran yang kita raikan, yang kita sambut hampir setiap ataupun saban tahun.
Mari bulan Rabiul Awal kita tak kecualikan Maulid Rasul. Mari bulan tertentu kita sambut Isra dan Mi'raj. Mari bulan tertentu kita sambut Nuzulul Quran. Mari bulan tertentu kita sambut hijrah Nabi. Mari malam tertentu kita sambut hari-hari kebesaran dan syiar-syiar Islam yang lain. Apa yang kita nak sebut ialah, kalau hak dah 20 tahun datang masjid, maksudnya dia dah 20 kali dengar ceramah maulid. Dia dah 20 kali dengar Isra dan Mi'raj. Dia dah 20 kali dengar Nuzulul Quran. Dan dia juga dah 20 kali dengar tentang hijrah Rasulullah. Maksudnya ilmu base yang sedia ada tu sememangnya sudah ramai diketahui oleh umat-umat Islam tentang peristiwa-peristiwa besar ini. Begitu jugalah dengan Maulid Rasulullah. Hampir setiap tahun kita dihidangkan dengan sejarah kelahiran Nabi, sejak awal usia remaja Nabi sampailah Rasulullah ini diturunkan wahyu oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, sampailah seruan dakwah, sama ada secara sembunyi dan kemudian secara jelas. Kemudian Rasulullah menebarkan dakwah Islam ini kepada saudara mara dan sahabat-sahabat terdekat, sampailah kisah ini berakhir dengan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ini mungkin saya akan membawa hadirin dan hadirat melalui melodi dan rentak yang sedikit berbeza daripada jalan sedia ada. Malam ni kita nak bawa hadirin dan hadirat mengenal dari manakah asal usul datangnya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari bangsa mana, dari suku mana, dari bani mana. insya-Allah kita akan cuba kupas malam ini. Mudah-mudahan selepas ini kita dapat mengetahui dengan jelas dan pasti Rasulullah ini berasal daripada susur galur nasab dan keturunan yang mana. Secara umum disebut, kalau kita hidup dalam dunia hari ini yang kita namakan sebagai bumi, yang kita namakan sebagai alam semesta ni, dahulu kalau kita tengok peta-peta yang dilakarkan sama ada oleh ulama-ulama silam, sama ada orang-orang Islam ataupun non-Muslim sendiri, sesungguhnya dari awal bumi ini mempunyai 3 benua yang asas, yang kita sebut sebagai benua Afrika, benua Asia dan benua Eropah. Tu asal. Tetapi bila datang abad ke-15 Masihi, barulah benua Amerika dijumpai dan ditemui. Maka bertambah salah satu lagi benua. Kemudian pada abad ke-17 Masihi berjumpa lagi dengan satu benua yang dipanggil benua Australia. Maka lengkaplah 5 benua yang kita huni dan kita duduki hari ini: Afrika, Asia, Eropah, Amerika dan Australia. Bila kita nak sabit dan nisbahkan dengan Rasulullah, agak-agak Rasulullah ni duduk di benua mana? Agak-agak benua mana? Eropah ke? Amerika ke? Australia ke? Asia ke? Afrika? Asia. Baik. Bila kita sebut Asia, Asia terbahagi kepada 3. Ada Asia Timur, ada Asia Tengah, ada Asia Barat. Asia mana pula? Asia Barat. Sebab Asia Barat biasanya mewakili negara-negara Arab, contoh seperti Arab Saudi sendiri. Baik. Bila kita sebut Asia Barat, sinonimnya dahulu di sinilah terletak apa yang dinamakan sebagai Jaziratul Arabiyah, iaitu semenanjung tanah Arab. Semenanjung tanah Arab dulu disebut Jazirah Al-Arabiyah. Dahulu bumi ni memang cukup luas.
Bahkan perkiraan ulama-ulama tarikh dalam kitab-kitab sirah ataupun kitab-kitab tarikh ni, jumlah keluasan Jaziratul Arabiyah ni ialah 1,100,000 batu persegi. 1,100,000 batu persegi bersamaan 3,156,558 kilometer persegi. Bersamaan juga dalam kiraan Arab dulu dia panggil farsakh, 126,000 farsakh. Satu farsakh bersamaan 8 kilometer. Jelas? Tak payah bilang, tak payah hitung jumlah tadi, cuma kita nak sebut keluasan. Itulah dia. Dan dia dihuni hampir 10 hingga 12 juta manusia, 12 juta orang. Bila sebut Jazirah Arabiyah, dahulu ada 6 wilayah yang besar. Dalam Jazirah Arabiyah ada 6 wilayah yang besar. Yang pertama kita sebut sebagai wilayah Hijaz. Pernah dengar tentang Hijaz? Pernah dengar tentang Hijaz? Mungkin ada orang sebelum ni tak pernah kenal pun bumi Hijaz. Tapi sejak munculnya kumpulan Raihan dengan nasyid kumpulan Hijaz, baru dia kenal Hijaz. Dia bukan kenal Hijaz hak bumi betul Hijaz, tapi sebab ada kumpulan nasyid yang nama Hijaz, dia pandai sebut Hijaz. Jadi di situ memang ada bumi Hijaz. Bumi Hijaz ni memang bumi yang besar, bumi yang luas, dan di dalam bumi Hijaz itulah adanya kota Taif. Dalam bumi Hijaz juga ada Yathrib. Dalam bumi Hijaz ada Makkah. Dalam bumi Hijaz ada Madinah. Baik, dalam banyak-banyak kota yang paling hebat dan paling masyhur ialah kota Mekah. Dalam kota Mekah tu ada tempat yang paling hebat, iaitu Masjidil Haram. Dan dalam Masjidil Haram ada satu lagi tempat yang paling hebat dan paling mustajab doanya, iaitu Kaabah. Itulah bumi Hijaz. Yang kedua disebut bumi Yaman. Yaman pernah dengar? Yaman pernah dengar. Sebutan di lidah orang-orang Arab sebenarnya Yamin. Yamin ni dalam bahasa Arab apa? Yamin. Yamin tu kanan. Kalau shimal kiri. Sebab negara Yaman dia betul-betul duduk bersebelahan kanan arah Kaabah. Sebab Yaman tu duduk bersebelahan arah kanan Kaabah, dia disebut Yamin. Dan memang kalau kita tengok setiap penjuru Kaabah adanya rukun rukun Yamani. Ada rukun Hajar Aswad, ada rukun Iraqi, ada rukun Syami. Jadi belah rukun Yamani itulah menghadap ke arah kanan, iaitu bumi Yaman. Bumi Yaman juga bumi yang masyhur, bumi yang popular, bumi yang dikatakan pada zaman dahulu bumi segala-galanya. Di bumi ini ada kota Sabak. Bahkan Sabak ni dirakam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu surah dalam Al-Quran. Kita baca Quran pernah jumpa tak surah Sabak? Ya, itulah kota Sabak. Ada kota Son'a, juga kota yang besar yang jadi ibu kota Yaman pada waktu tersebut. Ada kota Hudaidah juga besar. Ada kota Adnin juga besar. Ada kota Eden juga besar. Dan inilah dia bumi Yaman. Yang seterusnya ialah bumi Najat. Najat pernah dengar? Pernah ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat, bahawa dulu ada sahabat-sahabat yang minta Rasulullah mendoakan kebaikan dan keberkatan untuk bumi Syam. Lalu Rasulullah mendoakan kebaikan dan keberkatan untuk bumi Syam. Tiba-tiba mari sahabat minta Rasulullah mendoakan kebaikan dan keberkatan untuk bumi Yaman. Rasulullah mendoakan kebaikan dan keberkatan untuk bumi Yaman. Dan tiba-tiba mari kelompok lain yang minta didoakan untuk Najat. Tapi kali ini Rasulullah tak mendoakan untuk bumi Najat, malah Rasulullah menolak untuk mendoakan kebaikan dan keberkatan bumi Najat. Why?
Kenapa? Sebab Rasulullah bagi tahu bahawa di akhir zaman bumi ini akan keluarnya fitnah. Inilah yang disebut fitnah tanduk. Fitnah tanduk setan. Dari bumi Najat inilah akan keluarnya fitnah tanduk syaitan. Tanduk yang pertama dah keluar dulu, iaitu ketika kemunculan Nabi palsu yang pertama, Musailamah Al-Kazzab. Sekarang kita nak tunggu kemunculan tanduk yang kedua pula. Siapa dia? Nak tiun. Itu tak payah ceritalah, bukan bab pada malam ni. Baik, seterusnya ialah bumi Tihamah. Pernah dengar nama Tihamah? Tak pernah dengar? Tihamah. Bumi Tihamah. Yang kelima disebut bumi Ahsa'. Bumi Ahsa' ni bermula daripada Teluk Oman sampai negeri Bushra. Dulu nama dia Ahsa', hari ni nama dia Bahrain. Al-Ahsa' dulu ialah Bahrain lah ni. Lidah orang Arab dia sebut Bahrain, kita sebut Bahrain, itulah yang kita sebut Bahrain. Satu negeri yang aneh dan pelik atas muka bumi. Sebab apa? Sebab orang lain hujan dulu baru banjir, dia bah dulu baru rain. Bah dulu baru hujan saja ya tu. Okey, tu nama dia Bahrain. Okey, seterusnya Yamamah. Yamamah ni satu lagi kota, yang mana Yamamah ni adalah kota yang cukup besar. Yamamah ni kota yang cukup besar. Dia adalah arut antara Najat dengan Oman tu, disitulah ada bumi Yamamah. Baik, sekarang kita ulang balik, takut lupa, takut tak ingat. Pertama tadi apa dia? Hijaz. Yang kedua Yaman. Yang ketiga Najat. Yang keempat Tihamah. Yang kelima Al-Ihsa'. Dan yang keenam Yamamah. Okey, ada iklan sikit. Kereta blok plate BDU 1490. BDU 1490. Jenama dan jenis kereta tidak dinyatakan, warna pun tidak dinyatakan, pelik saja. BDU 1490 kereta blok. Minta ambil perhatian pemilik dan tuan punya kereta terbabit. Baik, seterusnya, bila perkembangan manusia sudah makin berkembang dan berubah, maka populasi manusia juga makin bertambah banyak dan meningkat. Maka 6 kawasan tadi berubah jadi 8 kawasan. Ada yang kekal, ada yang bertambah dengan nama baru. Contoh, yang pertama Hijaz kekal, Yaman kekal, Najat kekal. Tetapi keluar daripada bumi Yaman disebut Hadramaut. Hadramaut pernah dengar kan? Sebab kita selalu makan nasi Arab tak? Nasi Arab Hadramaut. Hadramaut ni dulu dia duduk dalam wilayah Yaman, tetapi selepas kaum Ad. Kaum Ad ni kaum Nabi apa? Nabi Hud. Bila kaum Nabi Hud dibinasakan oleh Allah, Nabi Hud membawa bangsa-bangsa Ad yang masih tersisa, iaitu yang beriman kepada Nabi Allah Hud ni, ke sebuah tempat. Jadi tempat sasaran Nabi Allah Hud selepas dibinasakan kaum dia ialah bumi Hadramaut. Sebab itulah kalau kita pergi ke Yaman hari ni, ada daerah Hadramaut, dan disitulah terletak makamnya Nabi Allah Hud alaihi salam di bumi Yaman. Seterusnya Muhrah. Muhrah juga berdekatan dengan Hadramaut. Ni satu lagi daerah baru dalam daerah negara Yaman asal dia. Seterusnya Oman. Oman pun baru keluar. Kemudian Al-Ahsa'. Al-Ahsa' pun bukan apa, Al-Ahsa' Al-Ihsa' tadilah. Kemudian Al-Ahqaf. Dalam Quran ada tak surah Al-Ahqaf? Pita, ada surah Al-Ahqaf. Ni satu tempat lagi. Inilah tempat buminya kaum Nabi Allah Hud. Bumi Ahqaf.
Selepas mari kaum Hud, dia mari kaum Nabi Saleh, disebut kaum Samud. Kaum Samud ni duduk di Al-Hijr. Al-Hijr pun Allah sebut dalam Quran. Ada tak surah Al-Hijr? Tu kaum Nabi Saleh, juga disebut Wadil Qura ataupun Madain Saleh, nama sama. Kalau kita kata Wadil Qura pun dia, Al-Hijr pun dia, Madain Saleh pun dia. Walaupun tiga nama yang berbeza merujuk tempat yang sama, itulah tempat kaum Nabi Allah Saleh, iaitu kaum Samud. Baik, itulah adalah 8. Sekarang ni bila kita nak cari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kena tentukan dulu Nabi Muhammad ni daripada bangsa mana. Hari ini bila kita sebut Nabi Muhammad, bangsa yang selalu kita nisbah atas Nabi Muhammad bangsa apa? Bangsa Arab Quraisy. Baik. Sebelum ni bila kita sebut Arab, kita ingat Arab ni satu. Tetapi kita nak tengok malam ni bahawa Nabi Muhammad ni datang benar-benar dari jalur Nabi Ismail dan benar-benar daripada Arab keturunan yang mana. Sebab Arab pada asal adalah berumpun daripada 3 generasi. Adakah Nabi Muhammad ni datang dari Arab generasi pertama, atau Arab generasi kedua, atau Arab generasi yang ketiga? Jadi nak faham tentang keturunan Arab Nabi Muhammad, kita kena naik sampai sebatas Nabi Allah Nuh alaihi salam. Bila sebut Nabi Allah Nuh alaihi salam, kita kena faham dan tahu bahawa pada zaman ini, zaman pertama, manusia-manusia yang asalnya beriman kepada Allah sudah mula berani menyembah berhala. Penyembahan berhala buat pertama kali berlaku pada zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Baru lagi Adam, Idris, Nuh. Baru Nabi generasi yang ketiga dah start buat masalah, dah start buat onar. Maka inilah nama-nama yang disebutkan oleh Allah dalam Quran. Antara berhala-berhala yang wujud pada zaman tersebut, ada yang nama Wad, ada yang nama Suwa, ada yang nama Ya'uq, ada yang nama Yaghus, dan ada yang nama Nas. Inilah 5 nama-nama berhala yang wujud pada zaman tersebut. Yang asal berhala-berhala yang mereka create dan cipta ni bukannya orang jahat, tapi adalah manusia-manusia yang soleh dan beriman pada zaman mereka. Tetapi akibat berlaku kematian secara mendadak dan cukup misteri. Dalam hal ni bila kita buka tafsir, ada 2 riwayat berkenaan dengan kematian mereka. Ada yang mengatakan dalam riwayat yang pertama, kematian mereka berselang sebulan seorang. 5 orang tadi. Contoh kalau bulan ni mati seorang, bulan depan mati seorang, bulan depan mati seorang, bulan depan mati seorang, bulan depan mati seorang. Riwayat yang kedua menyebut bukan berselang sebulan, berselang setahun. Kalau tahun ni mati seorang, tahun depan mati seorang, tahun depan mati seorang, tahun depan mati seorang, tahun depan mati seorang. Kena ulang-ulang. Nak cari kayu, nak cari kayu. Nak cari kayu, nak cari kayu. Gitulah dia punya bahasa. Bulan ni, bulan ni, bulan ni, tahun depan, tahun depan, tahun depan. Okey. Bila mati ni, mereka asal cuma menangisi di perkuburan mereka. Tetapi inilah peluang yang diambil oleh Pak Cik Tan. Kenal semua siapa Pak Cik Tan? Setan lah. Setan mari menyamar dalam rupa manusia. Dia juga seolah-olah turut bersedih dan menangisi atas pemergian orang-orang soleh tadi. Lalu dia cuba umpan umat-umat Nabi Nuh alaihi salam ini dengan beberapa kriteria yang dia bagi. Sekurang-kurangnya kita semua bersedih dengan kematian mereka. Tetapi apa salahnya untuk mengenang kembali mereka? Aku ni adalah seorang tukang ukir. Jadi aku boleh ukir pada mana-mana kayu, aku boleh ukir pada mana-mana batu, aku boleh ukir pada mana-mana tempat. Aku boleh buat arca, aku boleh buat patung rupa-rupa mereka, kita letak di sudut-sudut tertentu untuk mereka diingati oleh kamu semua.
Contoh, kita ukir kayu buat muka dia ni, ukir batu buat muka dia ni, ukir arca buat muka dia ni, sebab kita nak mengingati mereka. Asalnya tujuan dia nak mengingati. Tetapi bila mari generasi seterusnya, mula buat rumah dah. Generasi seterusnya mula letak gambar dah. Generasi seterusnya mula letak biografi dah, letak bunga dah. Mari generasi seterusnya, hilang dah generasi awal. Bila hilang generasi awal, setan mati ke tak? Setan tak mati. Dia boleh tipu lagi generasi-generasi seterusnya. Ikut pesanan datuk nenek moyang hang dulu, dia bukan setakat suruh letak gambar, dia bukan setakat suruh letak bunga, bahkan suruh buat ritual, ada unsur-unsur penyembahan dah. Jadi berlakulah penyembahan kepada idola tadi, idol worship tadi. Baik, itu lama. Bila demikian, datanglah Nabi Nuh cuba membetulkan balik keadaan. Tetapi kita semua tahu, walaupun Nabi Nuh diberi usia yang hampir-hampir 1000 tahun, jumlah masyarakat yang mengikuti Nabi Allah Nuh ramai ke tak ramai? Sikit saja kan? Yang ikut Nabi Nuh sikit, dan begitulah dalam latar belakang sejarah mana-mana seruan dakwah dan kebenaran pun. Penyokong-penyokong kebenaran adalah teramat sedikit, teramat kurang daripada pejuang-pejuang kebatilan dan kesesatan. Marilah zaman Nabi mana pun, mari zaman Nabi Hud, hak lawan dia lebih ramai daripada hak sokong. Mari zaman Nabi Saleh pun, hak lawan dia lebih ramai daripada hak sokong. Mari zaman Nabi Ibrahim pun, hak lawan dia lebih ramai daripada hak sokong. Tu nak sebut tentang sejarah perjuangan para Nabi dan Rasul. Siapa-siapa yang nak cetuskan kebenaran, nak bangkitkan kembali dia punya kebenaran, pahit dia kita kena telan, pahit dia kita kena rasa. Di samping ada penyokong-penyokong kebenaran, pejuang-pejuang kesesatan dan kebatilan tak akan pernah berhenti cuba padamkan api-api kobaran kebenaran tadi. Mereka akan terus tutup, mereka akan terus musnah, mereka akan terus ranapkan panji-panji kebenaran yang cuba dijulang oleh mana-mana pihak sekalipun. Akibatnya Allah hukum mereka dengan didatangkan musibah berupa banjir besar. Berapa orang je ada atas kapal? Berapa orang ada di luar kapal? Mana lebih ramai? Ramai di luar kapal berbanding hak atas kapal. Atas kapal tak sampai 100 orang pun. Ada riwayat sebut 70 hingga 80 orang saja yang beriman kepada Nabi Allah Nuh. Bahkan anak dia yang sulung yang bernama Kan'an pun, bila diajak naik ke atas kapal, apa jawapan anak dia? Kalau banjir ni naik, aku akan menyelamatkan diri di atas bukit yang lebih tinggi. Last sekali ayat naik lebih pada bukit, apa jadi? Lemah dia, mati dia. Yang terselamat 3 orang anak dia kan, Sam, Ham, Yafis. Jadi bila manusia ni turun di pergunungan Ararat, sempadan Armenia, Turki dan Iran tu, maka turunlah generasi-generasi yang terselamat. Maka di sinilah bermula sejarah baru, keturunan ketamadunan dan kebudayaan bangsa seterusnya. Inilah yang dipanggil sebagai tamadun Mesopotamia kan. Maka lahirlah kerajaan antara yang awal, kerajaan Akkadia, kerajaan Babylon, kerajaan Aram, kerajaan Amorit, kerajaan Kaldea, kerajaan Sargon, Assyrian Empire dan kerajaan-kerajaan yang lain. Okey. Sekarang ni ada pertelingkahan. Secara remehnya kita sebut secara ringkas, Ham dengan kumpulan Sam ada pertelingkahan. Yang menguasai kawasan tengah ialah keturunan Ham. Maka geng-geng Sam mula beralih kawasan menuju ke arah Jaziratul Arabiyah. Sebab itulah bangsa Sam disebut sebagai bangsa Arab, bangsa Semit. Semit tu bukan merujuk nama macam Mak Saleh SMITH. Semit tu adalah
keturunan Sin, Alif, Mim, Sam tadi. Jadi anak-anak keturunan Sam ni disebut keturunan Smith. Baik, di sinilah mereka duduk di Jazirah Arabiyah. Jadi hari ini Arab yang pertama, Arab yang sejati, Arab yang tulen adalah anak-anak keturunan Iram bin Sam bin Nuh. Iram cucu, Sam anak, Nuh datuk. Ingat, Iram bin Sam bin Nuh. Senang ke payah nak ingat? Senang kot. Iram bin Sam bin Nuh, cucu anak datuk. Daripada keturunan Iram nilah lahirnya generasi Arab yang pertama. Generasi Arab yang pertama ni disebut Arab Al-Arabah. Arab Al-Arabah menghasilkan 9 keluarga yang besar. Keluarga yang pertama disebut sebagai Ad. Inilah kaum Nabi Allah Hud. Yang kedua disebut Samud. Inilah kaum Nabi Allah Saleh. Dan kita hanya dapat informasi yang direkodkan dalam Al-Quran melalui firman-firman Allah. Cuma ada rekod yang Quran tulis oleh sahabat-sahabat Nabi itu. Ada 2 cerita, Ad dengan Samud ni, Ahqaf dan Al-Hijr tadi. Tetapi baki 7 hak ni tak ada maklumat dan rekod dalam Quran. Tetapi bila kita rujuk kepada Alkitab yang kita namakan sebagai Taurat atau Injil, ada sebahagian informasi tentang bangsa-bangsa yang berbaki. Dan juga manuskrip kuno berkaitan dengan sejarah juga diceritakan, terutama bangsa Imlik. Okey. Bila kita sebut 9 tadi, 2 dah Quran cerita. Baki lagi 7. Who is it? Amim, Amil, Tosam, Jadis, Imlik, Jurhum Ula, Wabar. Ni adalah 7 generasi yang berbaki daripada Iram bin Sam bin Nuh. Dan mereka masih lagi Arab Al-Arabah, Arab generasi yang pertama. Lama kelamaan bila mereka duduk dan merajai bumi Hijaz tadi, bumi Jaziratul Arabiyah tadi, marilah sekumpulan geng-geng daripada bumi Yaman. Bumi Yaman, kebanyakan mereka tadi duduk di bumi Hijaz. Hak pertama tadi, mari generasi yang kedua ni datang daripada bumi Yaman, diketuai oleh Ya'rib bin Qahtan. Senang ke payah nak ingat? Senang tak? Ya'rib bin Qahtan. Ya'rib bin Qahtan inilah disebut Arab generasi yang kedua. Arab generasi kedua disebut Arab Al-Aribah atau Arab Al-Muta'aribah. Tadi Arab Al-Arabah, yang kedua Arab Al-Aribah atau Muta'aribah. Jadi Ya'rib bin Qahtan ni datang daripada bumi Yaman, berperang, bertempur dengan Arab generasi-generasi awal yang duduk di bumi Hijaz. Akhirnya mereka mengalami kepupusan hak pertama. Jadi mari pula Arab generasi kedua. Arab generasi kedua disebut Arab Al-Yamaniyah. Sebab tanah tumpah darah mereka ialah bumi Yaman. Mereka mari daripada kawasan Yaman. Tapi mereka masih lagi ada darah bangsa Arab. Generasi yang kedua. Dan mereka disebut Arab Al-Yamaniyah. Baik. Arab Al-Yamaniyah ni keturunan mereka kebanyakannya sampai pada keturunan Nabi Allah daripada kaum Ad tadi. Siapa? Nabi yang diutuskan pada kaum Ad? Nabi Hud. Di Hud, di Hadramut tu, menguasai kawasan tu, mereka kebanyakan salah silah mereka daripada keturunan Nabi Allah Hud tadilah, kaum Ad. Jadi lama kelamaan bila tertubuhnya kerajaan Sabak. Kerajaan Sabak ni bukan saja zaman tu popular. Bahkan Sabak lebih awal Allah cerita tentang Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis memerintah kerajaan Sabak kan.
Masa tu mereka menyembah apa? Gambaran yang Quran cerita, menyembah matahari. Ada kes tentang burung hudhud, buat balik report, buat balik laporan dekat Nabi Allah Sulaiman. Lepas tu pendekkan cerita, berimannya Balqis kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Itu juga ada rentetan berkaitan dengan kerajaan Sabak. Dan Sabak hari ni tak sama dengan Sabak dulu. Sebab Sabak dulu memang popular, sebab mereka ada empangan paling besar, iaitu empangan Ma'rib. Baca tentang kerajaan Sabak, mereka ada empangan yang disebut empangan Ma'rib. Tapi sayang di kemudian hari empangan Ma'rib ni pecah. Bila pecah inilah berlaku diaspora Arab Yamaniyah. Diaspora maksudnya mereka berhijrah keluar daripada tempat asal mereka, mencari penempatan-penempatan baru di luar bumi Yaman. Antara yang pernah lahir dalam sejarah kerajaan Munazirah di kawasan Iraq tu, dari Yaman ni lah. Ada kerajaan Ghassaniyah di bumi Syam, dari Yaman ni lah. Kaum suku Aus dan Khazraj pun mari sini. Aus dan Khazraj, hak Nabi hijrah ke Yathrib, ke Madinah tu, ada suku Aus dan Khazraj bukan asal Yathrib. Aus dan Khazraj bukan asal Madinah, asal sini juga. Bila berlakunya pecahnya empangan Ma'rib, mereka berhijrah membantu Raja Yathrib menentang orang-orang Yahudi pada masa tu. Jadi mereka masih keturunan Arab Al-Yamaniyah. Baik, bila sebut Sabak, Sabak ni dia macam gelaran. Nama betul Sabak tu ialah Abdus Syamsin bin Yasjub bin Ya'rib bin Qahtan. Ingat tadi generasi Arab kedua saya sebut nama apa? Ya'rib bin Qahtan. Sabak ni gelaran. Nama betul Abdus Syamsin bin Yasjub bin Ya'rib bin Qahtan. Ya'rib bin Qahtan pemula, hak ni cucu kepada Ya'rib. Abdus Syamsin bin Yasjub bin Ya'rib. Abdus Syamsin inilah gelaran dia Sabak. Jadi kerajaan paling awal tu diberikan nama Sabak. Sebab apa? Sebab dia suka berperang. Dia suka menjelajah, dia suka meneroka, dia suka memperluaskan jajahan dan kawasan. Yang syoknya Sabak ni, dia berperang tak pernah kalah. Masuk kawasan tu menang, masuk wilayah ni menang, masuk daerah tu menang. Bila menang, dia ni ada 3 orang anak. Sabak ni sendiri. Anak dia yang pertama nama dia Himyar. Pernah dengar tak kerajaan Himyar? Pernah. Yang kedua ada nama Kohlan. Ni mungkin jarang orang dengar. Himyar memang ada kerajaan. Kerajaan Himyar. Kohlan pernah dengar? Kohlan. Kohlan inilah datuk keturunan Aus dan Khazraj. Sebab Aus dan Khazraj akan sampai salah silah sanak keturunan mereka pada Zaid. Zaid bin Kohlan, Kohlan bin Sabak, Sabak bin Yasjub, Yasjub bin Ya'rib, Ya'rib bin Qahtan, Qahtan bin Yaqtan, Yaqtan bin Abir, Abir bin Shalih, Shalih bin Arfasyah, Arfasyah bin Sam, Sam bin Nuh. Dia akan sampai situ. Maksudnya Aus dan Khazraj datang dari Kohlan, memang bumi Yaman. Yang satu lagi Tobabi'ah. Pening dah kot. Pening dah ke? Oh, tadi lagi pening. Allah, tak rayak awal. Ambil Sabak lah dulu. Ambil Sabak dah. Ambil Sabak. Sabak atas. Anak pertama Himyar tadi. Yang kedua Kohlan. Yang ketiga Tobabi'ah. 3 orang je pun nak ingat. Anak Sabak tu Himyar, Kohlan, Tobabi'ah. Tapi mana-mana wilayah yang mereka menang, mereka letak bawah nama anak yang ketiga, bawah kerajaan Tobabi'ah. Menang mereka tak duduk bawah Himyar, menang tak duduk bawah Kohlan, menang duduk bawah Tobabi'ah. Ada satu lagi kumpulan yang nama Tobabi'ah, anak yang ketiga. Jadi bila mereka merajai bumi Yaman, inilah generasi Arab kedua, disebut Arab Al-Yamaniyah. Tetapi adik-beradik Ad dengan Samud dulu, ada yang kita sebut tadi hak 9 tu Imlik. Ad, Samud,
Amim, Amil, Tosam, Jadis, Imlik. Imlik inilah di kemudian hari dipanggil orang-orang Amalikah. Inilah orang-orang Amalikah. Antara orang-orang Amalikah yang duduk di Hijaz ialah Yasrib. Yasrib tu selain daripada nama tempat hak Nabi hijrah, memang orang yang mula-mula buka kawasan tu nama dia Yasrib dah. Sebelum Nabi berhijrah, nama Madinah tu apa dia? Yasrib. Memang nama tempat tu Yasrib, tapi orang hak mula-mula buka kawasan tu pun dah memang nama dia Yasrib. Nama dia dah Yasrib. Jadi dia ni Yasrib bin Qoniyah, Qoniyah bin Mahlil, Mahlil bin Iram, Iram bin Abil, Abil bin Iwat, Iwat bin Iram, Iram bin Sam, Sam bin Nuh. Masih lagi keturunan yang sama. Jadi bila duduk di situ, bila dia duduk di situ, mari orang Yahudi. Oh, tadi lagi. Kereta Iswara Putih. Kereta Iswara Putih pelik tadi juga. BDU 1490. Ni tuan dia ni. Nak keluar, ada emergency ni, jam. Kereta Iswara Putih BDU 1490. Tolong alih kereta. Ada tak tuan dia ni? Kalau ada minta alih ya. InsyaAllah. Okey. Imlik Amalikah ni duduk di Hijaz. Jadi bila duduk di Hijaz, mereka masih keturunan yang pertama. Adik-beradik Ya'rib. Risau kita, takut pening dah. Tadi hak nombor 2 Ya'rib bin Qahtan, tu abang. Adik dia Jurhum bin Qahtan. Adik pada Ya'rib bin Qahtan tu Jurhum bin Qahtan. Jadi Jurhum bin Qahtan keluar daripada bumi Yaman, pergi bertempur dengan geng-geng Amalikah di bumi Hijaz. Bila menang, Jurhum pula merajai Hijaz. Jadi adik yang kedua, nama dia Jurhum, sudah merajai Hijaz. Adik yang ketiga, nama dia Adad. Adad ni dia dapat satu kawasan nama Syihir. Syihir pun duduk bahagian selatan Yaman. Adik nombor 4 nama Oman bin Qahtan. Bila dia dapat wilayah tu pun nama Oman. Rupa-rupanya Oman pun nama orang juga. Adik-beradik Qahtan tadi 4 je. Ya'rib generasi kedua. Jurhum lawan Amalikah di Hijaz, menang, mereka duduk Hijaz. Adnin dapat negara Syahar. Syahar atau Syihir ni duduk di Yaman. Oman duduk di Oman lah. Kawasan Oman lah ni tu. Okey, tu dia 4 beradik. Jadi bila kita dah dapat kawasan-kawasan tadi, kita nak kait. Sebab dulu masa duduk di bumi Mekah, Nabi Allah Ismail, kita kena tengok, kalau nak kata Nabi Muhammad ni datang dari jalur Ismail, kena tengok mak Ismail tu siapa? Mak Ismail siapa? Hajar. Hajar datang daripada mana? Hadiah daripada Raja Mesir kan? Raja Mesir digelar Mesir. Raja Mesir digelar Fir'aun. Habis Nabi Muhammad ada darah Fir'aun kan melalui Hajar? Sudah. Nabi Muhammad ada darah Fir'aun tak melalui Hajar, mak dia? Ada tak? Sudah dah tak apa. Baik, kita ambil di Nabi Allah Ibrahim lah. Bila ambil di Nabi Allah Ibrahim, Ibrahim ni kena cek lah. Sebab Ibrahim ni bapak dia, Quran rekod tak nama bapak dia? Nama bapak dia Azar. Ibrahim bin Azar. Azar bin Nahur. Nahur bin apa? Ra'u kan? Ra'u bin Falih, Falih bin Ambir, Ambir bin Shalih, Shalih bin Arfaksya, Arfaksya bin Sam, Sam bin Nuh alaihi salam. Dia juga sampai pada Nabi Allah Nuh. Baik, maksudnya dia keturunan siapa? Keturunan Nabi Nuh melalui Sam. Memang bangsa Arab melalui Sam. Tapi mak dia
Mak dia ialah orang-orang mana? Nabi Ibrahim duduk di mana? Asal. Iraq, betul. Dulu tak nama Iraq, dia dinamakan Babylon. Kampung asal Nabi Ibrahim ialah Faddam Aram. Daerah dia Uruk. Dulu banyak daerah. Ada daerah nama Mari, ada daerah nama Ur, ada daerah nama Uruk, ada daerah nama Eridu, ada daerah nama Asur. Tapi dalam banyak-banyak daerah tu, kampung Nabi Ibrahim daerah dia Ur. Kampung Faddam Aram daerah Ur, negerinya Babylon. Tu asal dia. Mak dia ialah bangsa tu ialah bangsa Kaldea. Arab sebut Kaldan, Mak Saleh sebut Kaldian. Jadi Nabi Ibrahim lahir campuran daripada Sam, Arab dia, dengan bangsa Kaldian, bangsa orang-orang yang duduk di Babylon tu. Darah tu ada dengan Nabi Ibrahim. Dan darah ni diperturunkan bila dia memperisterikan Hajar. Memperisterikan Hajar. Hajar pula dari negara Mesir. Sudahlah. Nak kait dengan Fir'aun ke tak mau? Masa Ibrahim masuk Mesir bukan zaman Fir'aun memerintah. Itu adalah zaman awal Hyksos memerintah. Fir'aun daripada zaman awal dia ada dinasti Hilir, dinasti Hulu. Kemudian bila Hilir dan Hulu bercantum, maka wujudlah dinasti pertama. Sampailah dinasti yang ke-17. Bila berhenti dinasti ke-17, mari satu bangsa Hyksos juga daripada timur tadi, Hyksos mari duduk sini bertempur dengan orang-orang Mesir. Hyksos menang. Jadi sepanjang tempoh 400 tahun Hyksos memerintah Mesir. Jadi waktu Hyksos memerintah awal nilah Nabi Ibrahim masuk. Jadi sebenarnya Nabi Ibrahim masuk bukan zaman pemerintahan Fir'aun, keturunan Fir'aun tu ada, tapi bukan zaman depa memerintah. Begitu juga berlanjutan sampai zaman Nabi Allah Yusuf. Sebab tu bila kita baca surah Yusuf, ada jumpa nama Fir'aun tak dalam surah Yusuf? Tak pernah jumpa. Kita akan jumpa Al-Malik, Al-Malik, Al-Malik. Sebab zaman Hyksos. Tapi bila mari zaman Nabi Musa, naik nama siapa? Baru nama Fir'aun. Bumi sama je. Yusuf pun Mesir, Musa pun Mesir. Tapi pasal apa zaman Yusuf tak ada nama Fir'aun? Pasal apa zaman Musa ada nama Fir'aun? Sebab zaman pemerintahan berbeza. Bila jatuh Hyksos, barulah memulakan kembali Fir'aun dinasti yang ke-18, dinasti ke-19 sampai dinasti ke-32. 32 tu pun bukan tepat lagi, 31 je betulnya. 32 tu zaman Anggriak dah. Zaman dia panggil zaman bapa Cleopatra tu apa? Keturunan Cleopatra ni Ptolemus. 32 tu zaman Ptolemus dah. Keturunan campuran, hybrid dia panggil. Okey. Maksudnya boleh faham dah. Daripada Hajar ni, bila Nabi Ibrahim duduk di Palestin pada asal, daripada Mesir pi semula ke Palestin. Bila sebut Palestin, kemudian mengandung Hajar, bila beranakkan Nabi Allah Ismail, siapa yang cemburu? Sarah cemburu. Jadi pendekkan cerita, Siti Hajar dengan Ismail dihantar oleh Nabi Ibrahim ke mana? Ke Mekah. Ibrahim duduk sekali ke tinggal situ 2 orang? Tinggal situ 2 orang. Maka berlakulah peristiwa berlari-lari anak sampai keluar ayat Zam-Zam. Ni nak jadi dengan kes Jurhum ni. Dulu Amalikah duduk sini. Awal kan kita sebut, baru mari Jurhum bin Qahtan. Dan Nabi Ismail sendiri, isteri pertama dia adalah daripada perempuan Amalikah. Isteri kedua dia baru daripada geng Jurhum ni. Jurhum ni asal lagu ni. Jurhum ni mereka nak melakukan perjalanan ke Syam. Tapi mereka tengok sebelum ni tak ada peristiwa macam ni, iaitu burung-burung gagak ni terbang ramai-ramai sekawan, tiba-tiba singgah di satu tempat. Mereka tahu ikut ilmu mereka, kalau berlaku kes macam ni, di situ ada sumber punca air.
Jadi sebelum ni tak berlaku, dia pun duk lalu selaris dah kot tu. Tiba-tiba kali ni takkan ada lagu tu kot. Seorang perisik dihantar, tengok-tengok ada 2 beranak tu. Siapa? Lembah Mekah tu ada Hajar dengan Ismail. Dan dia pun cek ada sumber air, bagi tahu dekat ketua dia geng Jurhum tadi, memang ada sumber air. Bila pi situ ada sumber air, mereka minta nak beli dengan Hajar. Hajar kata air ni ialah air rahmat dan anugerah daripada Tuhan, daripada Allah. Tak payah beli, hang nak ambil, ambillah, nak minum, minumlah. Jadi mereka ambil, mereka minum, mereka pi. Bila perjalanan balik, mereka singgah, mereka buat satu cadangan dekat Hajar. Kamu duduk sini pun 2 orang, kita ada sumber air, apa salah kami dirikan kemah-kemah kita sini, mudah-mudahan kelompok kita ni makin hari makin ramai. Dan orang pun boleh singgah untuk ambil sumber air kat sini. Jadi di situlah bermula keturunan Jurhum tu. Jadi sebenarnya Nabi Ismail ni daripada bapa dia Ibrahim, ada darah apa Ibrahim tadi? Sam dengan mak dia Chaldean, campur dengan Hajar. Kalau kita kira ambil bangsa Mesir betul, bangsa apa Mesir ni? Kipti. Okey, Hyksos tu kalau ikut Hyksos sama juga tempat Nabi Ibrahim juga, Hyksos datang tu bumi sana. Campur 2 tu pergi kahwin dengan perempuan isteri Nabi Ismail daripada Arab Yamaniyah juga. Jurhum kan geng-geng Yamaniyah, masih lagi punca yang sama sebenarnya. Arab generasi pertama dengan Arab generasi kedua. Jadi Jurhum gabung dengan Nabi Allah Ismail. Bila Jurhum gabung dengan Nabi Allah Ismail, sebab Ismail ni dianggap pendatang. Bukan bumi asal Hajar pun Mekah, bukan bumi asal Ismail pun. Mereka datang daripada Palestin. Mereka datang Palestin. Bila dianggap menumpang, jadi Ismail sendiri pun belajar bahasa Arab tu daripada orang-orang Jurhum. Ismail jadi fasih Arab sebab belajar dengan orang Jurhum. Isteri dia orang Jurhum. Maka Nabi Ismail dikategorikan Arab generasi ketiga, Arab Al-Musta'rabah. Arab Musta'rabah ni ialah Arab yang diarabkan. Arab yang diarabkan. Nah, ke mana nak kata? Contoh. Gini dah. Ada orang luar, orang Kuala Lumpur ke, orang Johor ke, dia pun mari duduk di Kelantan. Lama dia duduk Kelantan, 20 tahun, 30 tahun. Dia pun duduk makan budu, makan poyok, makan gapo dak. Dia orang Johor, dia orang Kuala Lumpur. Lepas tu makan pun lebih kurang kita pakai baju singlet putih, kain, ikat kain sarung gitu. Gapo kita pun mengkelatankan dia. Dia bukan orang Kelantan. Jadi dia ni Kelantan jadi Kelantan ke? Asal bukan Kelantan. Jadi kalau orang tanya dia orang mana? Kelantan kawan. Padahal bukan Kelantan pun asalnya. Tapi anak-anak dia tu jadi lagu tu lah. Kelantan yang di Kelantan ke? So lagi nak mudah kan? Macam biasanya di Penang ramai mamuk-mamuk tu kan. Asal mamuk ni orang Malaysia ke orang India? Dia orang India. Jadi bila dia mari lama duduk Penang, duduk Malaysia tu, jadi dia pun nikah dengan orang-orang Malaysia sekali. Bila nikah dengan Malaysia, anak-anak pun ada rupa lebih kurang kita. Jadi makan pun duduk makan seporang Melayu, duduk makan seporang Melayu, duduk gi situ, gi sini. Lepas tu dia tu dipanggil Melayu. Sebenarnya Melayu yang dimelayukan. Asimilasi dah. Gitulah Nabi Ibrahim, Arab yang diarabkan. Asalnya bukan Arab. Okey, campur dengan Jurhum Arab, jadilah Arab yang diarabkan. Jadi toteng bila dia pendatang, hak memerintah Mekah pada masa tu disebut keluarga Jurhum lah. Jurhum masa ni dipanggil Arab Ismailiyah, keturunan Arab. Nisbah atas nama Nabi Allah Ismail. Arab Ismailiyah sampai satu masa mari anak beranak daripada Yaman. Jurhum pun Yaman.
Mari anak beranak daripada Yaman dari suku Bani Khuza'ah. Tak puas hati, berlawan dengan geng Jurhum pada anak beranak. Ya, mari Yaman. Jurhum duk merintah lama dah Mekah. Mari suku Khuza'ah berlawan. Benar kau pok dia weh. Boleh kau suku Khuza'ah pula. Antara pemimpin-pemimpin suku Khuza'ah ialah Amru bin Lubai ataupun disebut Amru bin Luhai. Inilah kepala pengak hak mula-mula awak masuk berhala bumi Mekah dia lah. Sebelum tu tak ada orang sembah berhala. Jadi bila pemimpin Bani Khuza'ah yang nama Amru bin Luhai ni dia pi ziarah Syam. Di Syam ni ada satu daerah nama Balqa. Di Balqa ni lah dia tengok orang-orang situ mengamalkan penyembahan berhala. Ada sembah batu, ada sembah arca, ada sembah daripada kaca, ada sembah macam-macam. Jadi dia tengok, dia rasa tertarik. Dia kata aku nak balik Mekah dah ni. Alih-alih aku nak balik Mekah, hadiahlah kat aku patung tengah kelik ketek. Nak suruh orang-orang Mekah pun buat sepuak-puak-puakmu. Jadi dihadiahkanlah patung Hubal. Terkenal kan patung Hubal dalam sejarah. Patung Hubal tu datang daripada Balqa Syam. Daripada kepala sampai kaki semua dibuat daripada batu akik merah. Batu akik merah. Ada yang tak sempurna, bahagian lengan sampai ke ujung jari alik kanan putus, tak ada. Kepala okey, dada okey, tangan kiri penuh komplit, tangan kanan sekat ni je ada. Kaki dua-dua okey, tak ada tangan lah. Tangan ada sekerat, lengan tak ada. Bila balik, mereka tempur dengan mah. Jadi hak lain itu akik merah sampai sini, mah sampai ujung jari. Inilah patung Hubal letak tepi pintu Kaabah. Hebat tak? Jadi orang-orang zaman tu mari penjuru dunia nak buat syariat Nabi Allah Ibrahim, iaitu amalan haji. Tapi karut-marut banyak dah lah. Mari duk tawah-tawah tengok patung tu kan. Duk patung tu duk tepi Kaabah. Tawah-tawah tengok patung, tawah-tawah tengok patung, pas sembuh. Bila terkenal ke patung ni, bila mereka nak balik ni, mereka kutip batu-batu di sekitar Masjidil Haram nak ambil berkat. Jadi bila awak balik, bila-bila jalan sebelum capai kapung pun, kalau singgah letak batu tu sebutih, duk tawah batu tu 7 kali. Tak sampai kapung lagi ni, kalau berhenti rehat kau berhenti apa, ambil batu kat Masjidil Haram, tak tu pusing 7 kali. Teringat kau apa? Teringat kau Hubal tadi. Tapi tak boleh lah nak klik patung Hubal tu. Cuma wak gimmick. Letak situ pusing. Bila balik kapung, lagu mana nak buat? Peracur batu awak balik saat ni, capur sekali dengan batu-batu hak nak buat patung baru. Kita kata balik ni kita nak buat dengan gapo? Nak buat besar mana? Jadi air, siming, tanah ada belakang dah. Jadi bila gaul-gaul tu kena ambil batu hak berkat ni. Mari Mekah ni peracur ni bubuh sekali ambil berkat. Jadi jadilah patung. Situ ada, sini ada. Bukan saja Mekah, tengok kaum Bani Sakif di Taif penuh patung. Bahkan selepas hijrah Nabi pun patung berlambak lagi dalam Kaabah. Bila Nabi masuk semula pada peristiwa pembukaan kota Mekah. Peristiwa pembukaan kota Mekah, Nabi takluk Madinah lama dah tak? Bila masuk kota Mekah ada berapa patung? Ada berapa ratus patung? 360. Hak Nabi boleh pegang Madinah dah tu. Masuk dalam kota Mekah, tengok dalam Kaabah 360 patung. Nabi buat dengan isyarat tangan ke? Luruh habis, jatuh habis. Patung berhala pada zaman tu. Lah ni ada lagi tak berhala? Ada. Berhala ada lagi, dia tukar bentuk je. Dia nak suruh orang Islam kita buat patung, kita suruh orang Islam sembah, dia tak sembah. Kita buat dengan batu, dia tak sembah. Kita buat dengan pokok kayu, dia tak sembah. Kita buat dengan seming, dia tak sembah. Kita buat bentuk moden. Bentuk moden lagu mana? Kita tukar dah. Kita tukar idola-idola ni bukan lagi ke arah keagamaan. Tapi kita tukar bentuk idola-idola remaja learning, hiburan dan sukan.
Jadi bila kita masuk dalam bilik anak-anak kita, jatuh kontena, tengok dinding dia tu. Dinding dia tu ada gapo? Ada gapo dinding biasa? Gambar-gambar artis. Pemain-pemain bola, sukan tu, sukan ni, sukan tu, sukan ni. Dia bukan lagi bentuk penyembahan macam kita sembah sungguh. Tapi dia lebih, benda tu dalam hidup dia melebihi benda-benda lain. Contoh kalau kita tanya, bini Nabi ada berapa orang? Berapa orang Ustaz? 12. Kita kata 12. Maksudnya kalau tanya hak tu tak boleh jawab. Tapi kalau tanya adik-beradik artis hak dia minat ni boleh jawab lalu. Berapa orang adik-beradik artis hak dia mau minat ni? 7 orang. Boleh sebut sosok nama. Dia makan pukul berapa kau tahu? Dia minum pukul berapa kau tahu? Dia berak pukul berapa pun kau tahu. Kerana ayat minat telajuk. Tapi tanya hak Nabi, tanya hak bini Nabi, tanya hak sahabat, tak tahu gua satu. Lepas tu cara makan dia pun ala-ala artis hak dia minat. Cara dia make up makan pun cara artis dia minat. Hak gusti pun ada, hak sukan pun ada, hak sukan tu ada, hak sukan ni ada. Tu cara baru. Lepas tu dia buat bentuk, dia panggil Allah budaya apa lupa nama tu. Ni hak kartun-kartun Marvel ni, tahu? Kartun-kartun Marvel tu. Superman, Batman, gapo. Lepas tu, lepas tengok wayang dah, habis 2-3 jam, tubik tu dia jual lah patung tu dah. 10 riyal, 25 riyal. Biasa kita beli patung tu tak mana. Orang hak jenis saja-saja ni, buat balik kanak gitu, buat main ni. Kalau orang main nak, orang gila dia tak mana. Cermin khas bocor dinding tu. Ni Atroman ni gotun. Susu molek comel, tak boleh kosek tu. Tak boleh kosek. Ujung minggu berabuk sikit. Ganyah lalu tak? Fufu siu. Tak mula. Nampak ke tak? Kena wui pasal tu. Budaya fandom baru teringat. Ni disebut budaya fandom. Pengidolaan bentuk baru. Okey, kembali. Bila boleh kau geng-geng Khuza'ah, keturunan Nabi pun masih jalan. Cuma Khuza'ah memerintah. Bila Jurhum nak ambil balik? Jurhum nak ambil balik bila siapa tok Nabi hak nama Fihir. Fihir bin Malik. Fihir ni lah orang sebut sebagai Quraisy tu Fihir ni lah. Bukan sihir, Fihir. Fihir bin Malik ni lah, Fihir ni lah disebut Quraisy. Arab Quraisy. Lepas Fihir, Ghalib. Lepas Ghalib, Lu'ai. Lepas Lu'ai, Ka'ab. Lepas Ka'ab, Murrah. Lepas Murrah, Kilab. Lepas Kilab tu, mari tok Nabi hak nama Qusay. Qusay bin Kilab. Betul lahnya, Qusay bin Kilab ni, Arab Ismailiyah, Quraisy. Nikah dengan pemimpin, bukan pemimpin, nikah dengan anak pemimpin suku Khuza'ah tadi. Sebelum ni Jurhum kan. Lepas tu Bani Khuza'ah. Lepas tu bila sampai tok Nabi yang nama Qusay ni, bini dia tu Hubayyah nama. Hubayyah ni anak pemimpin Bani Khuza'ah masa tu. Jadi pemimpin Bani Khuza'ah masa tu nama Hulail. Hulail al-Khuza'i. Khuza'i tu nisbah kepada Khuza'ah. Jadi bila Hulail ni saat nazak dia nak mati, automatik dia kena serah pemerintahan dia kepada waris dia. Anak dia hak sulung bini Qusay tadi, Lubayyah tadi, Hubayyah tadi. Jak bini dia kata gapo? Tak leh dia sebab dia reti. Dia reti no. Tak tahu ha pemerintahan, tak reti ha pemerintahan. Tak leh wika dia. Dia tak seh. Jadi pindah ke adik dia. Adik dia Mukhtarasi. Tapi jenis gaya Mukhtarasi ni jenis suang-suang kuku. Tak berapa nak jatuh mana. Hak tu pun menolak juga. Dua tu yang adanya. Hak sulung Tina, isteri Qusay pun tak sih. Adik Mukhtarasi pun tak sih. Pas lagu mana ni? Tengok kau gaya. Kena wikon natu dah ya.
Bila tengok Natu ni ganah, Natu ni hebat, jatuh kon Natu. Natu tu kebetulan Arab Ismailiyah tadi. Bila boleh kau kusoi, nikah dengan Hubaya tadi, lahirlah Abdul Tok Nabi lepas tu. Siapa? Lepas kusoi. Abdul Manaf. Jadi automatik Abdul Manaf tu keturunan kusoi dah. Jadi boleh kau siapa mula pemerintahan? Secara CP boleh kau Jurhum balik lah kata kira. Jurhum balik. Boleh situ Abdul Manaf berebut dengan adik-beradik dia Abdul Bar pula. Abdul Manaf balah dengan Abdul Bar. Minta persetujuan daripada ramai orang, ngundi nak siapa jadi pemimpin kita. Abdul Manaf ke Abdul Bar? 8.40. Boleh pergi lagi ke? Boleh ke? Boleh lah, nak berhabis sikit lagi, nak sapar dah ni. Orang pilih Abdul Manaf. Jadi tersingkirlah Abdul Bar. Jadi bila lantik Abdul Manaf, sampai Abdul Manaf tua, Abdul Manaf nazak, meninggal, automatik jatuh pada anak dia, iaitu Hashim. Hashim ni moyang Nabi lah. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim. Siapa ketuk Nabi Hashim ni? Hashim tu bukan nama dia pun. Hashim ni sebab dia orang pertama cipta satu jenis makanan nama sarit. Sarit ni ambil roti, peracur-peracur, perelap-perelap, peremuk-peremuk roti, bubuh dalam kuah, cicah, makan. Tak ada orang buat lagi masa tu. Jadi bila dia pertama buat, dia digelar Hashim. Sebab sifat dia meremuk-remuk, dia pecah-pecah roti, bubuh dalam kuah ni, cicah, makan. Makanan tu dinama as-sarit. Sebab dia mewarisi Siqayah dengan Rifadah. Siqayah bahagia jaga air, Rifadah bahagia dia jaga makan. Air dengan makan untuk siapa? Jemaah haji hok mari. Uruh bahagia air, uruh bahagia makan. Dulu special, dua-dua boleh. Lah ni dia wigi apa? Air Zam-Zam saja. Nak makan? Beli diri dah. Nak makan beli diri. Kalau orang sedia pun boleh boleh musim bulan Ramadan ya. Orang sedia buka puasa. Okey. Baik. Zaman ni dia ada 4 beradik. Dia dah bagi dah wilayah perdagangan masing-masing. Kena ke Hashim dia bahagian Syam. Ada abang dia kena bahagian Yaman. Ada adik dia kena bahagian Iraq, ada adik dia kena bahagian Palestin. Jadi bila duk gitu, satu hari tu dia nak pergilah nego di Syam, bahagia dia. Yang ni lah Quran sebut li'ila fi Quraish ila fihim rihlatash syita'i wa. Perjalanan musim panas dengan musim sejuk tu, Tok Nabi Hashim ni lah yang create awal. Bila nak pergi jalan musim panas, bila nak pergi jalan musim sejuk. Ni lah Tok Nabi Hashim lah create perjalanan ni. Jadi dia pun nak tolak ke Syam. Bila tolak ke Syam, duk Mekah, kena lalu ke Madinah ke tak? Nak naik ke atas, utara. Kena lalu ke tak? Kena lalu. Sebab Mekah duk bawah, Madinah duk atas. Bila dia lalu, dia singgah di Mekah. Dia singgah di Madinah. Singgah di Madinah, dia kenal kepada seorang perempuan. Perempuan ni nama Salma binti Uday, daripada kabilah Bani An-Najjar, campur dengan kabilah Bani Adi. Sebenarnya kenal-kenal ni duk Mekah tu, bini tu anak 10 dah. Bini dia di Mekah tu anak ada 10 dah. Cuma perjalanan nak pergi ke Syam tu singgah di Madinah kenal orang tina lain. Jadi nikahlah dengan Salma binti Uday daripada Bani Najjar tadi. Duduk situ sampai orang tina dia ngandu. Bila orang tina dia ngandu, dia pun teruskan perjalanan ke Syam. Habis selesai di Syam, balik. Singgah di Gaza. Gaza di mana? Palestin. Di situlah Hashim Tok Nabi meninggal. Tak ada kelik Madinah, tak ada kelik Mekah. Bini hok tinggal di Madinah ni perut kau hari kau besar. Lepas tu beranak lah. Tubik anak jantan diberi nama Syaibah. Adik-beradik di Mekah tak tahu ni ada bini lain ni. Muka dia tak ada kelik royak kan. Muka dia duduk Mekah, pergi Madinah, nikah, pergi di Syam, tak ada siapa kelik, mati. Tak ada orang tahu dia bini dua ni. Bila anak hak nama Syaibah tak ni, ada riwayat sebut 9 hingga 8 tahun barulah adik-beradik Mekah ni tahu.
rupa-rupanya adik-beradik kita nama Hashim ni ada bini seorang lagi. Terutama adik dia hak nama Muttalib. Muttalib ni bila Hashim mati, dia pangku jawatan Hashim sebagai wali kota Mekah. Wali kota Mekah sebenar Hashim. Bila Hashim meninggal, adik dia Muttalib pangku. Ni hingga 8 tahun barulah Muttalib tahu, rupanya abang aku dulu sebelum dia pergi Syam, dia nikah lain. Betul ada anak pula. Rupa-rupanya aku ni ada kakak ipar duduk Madinah, dan juga ada anak saudara. Ada anak saudara, aku kena pergi cari. Sebab dia ni pangku je. Hak boleh jadi ganti Hashim anak dia. Tapi hak 10 orang duduk Mekah ni tak ada talent. Tengok tu tak boleh nak ganti ni. Hak ni pun tak boleh, hak ni pun tak boleh, hak ni tak boleh. Kok hak ni boleh kot. Gilah Madinah tengok tu boleh hak ni. Pelik sikit hak ni romo lain. Jadi minta lah dengan kakak ipar saat ni nak kelik anak saudara ni, nak train, nak latih, nak didik, nak ajar biar boleh ganti pok dia Hashim. Aku ni pemangku je. Belah-belah mana pun anak beranak keturunan Hashim juga kena waris. Pahoretina baru jadi janda, anak pula seorang tu nak lepas kopok saudara dia kelik Mekah. Payah juga dia. Pujuk punya pujuk lah. Kelik lah Syaibah. Bila Syaibah masuk dengan pok saudara dia Muttalib saat ni dalam kota Mekah, pemangku kan. Rakyat nak sambut ni. Wali kota Mekah balik, dia letak belakang anak saudara dia Syaibah saat ni. Muttalib duduk depan, anak saudara dia Syaibah duduk belakang. Jadi bila masuk kota tu, orang pun tengok, dia balik, orang ingat kau dia beli hamba. Dia beli hamba baru. Jadi orang pun sebutlah Abdul Muttalib, Abdul Muttalib, Abdul Muttalib. Hamba kepada Muttalib. Sebenarnya Abdul Muttalib tu gelaran. Nama Tok Nabi hak sebenar ke apa ni? Itulah Tok Nabi Syaibah. Nama sebenar Abdul Muttalib ialah Syaibah, yang jadi panggil Abdul Muttalib kes peristiwa saat ni lah. Orang dia ingat Muttalib beli hamba baru, jadi duduk belakang pula. Bila masuk kota Mekah, orang sebut Abdul Muttalib. Celakalah kamu dengan apa yang kamu perkatakan. Sesungguhnya ini adalah anak saudaraku, anak kepada abangku Hashim. Jadi dialah ganti wali kota Mekah. Sampailah berlaku peristiwa dia bernazar nak sembelih tu kan. Dia bernazar, dia kata kalau anak jantan dia cukup 10 orang, dia nak sembelih salah seorang. Teruk nazar ni tak? Cukup sungguh lah anak dia 10 orang kena sembelih. Nak kena sembelih, buat cabut teh. Dia ambil anak panah bekas, dia tulis nama sini, anak nombor 1 siapa anak nombor 10 batang lah. Jadi kocok buat gerai lebih kurang cabut naik nama siapa? Abdullah. Naik nama Abdullah. Ni hak bosu sekali, hak ni hak comel sekali pun. Salah buat sekali lagi. Preh. Bukan saya salah ni. Dia tak puas hati jatuh ke Abdullah tu. Kalau boleh jatuh ke orang lain. Buat yang kedua, tengok siapa? Abdullah juga. Allah, Abdullah pula. Yang ketiga pun Abdullah. Kata 3 kali ni, ya Allah lah ni. Jadi heratlah Abdullah. Nak gimana? Nak pergi sembelih lah. Tapi ada seorang tu, adik-beradiknya, hak tua, abang hak sulung anak dia tu, pergi jumpa dengan orang, kira orang tua. Maknanya kalau orang tua ni kecek, Abdul Muttalib ni dengar lah kecek. Dia kata jangan buat lagu ni. Dia kata sebab mu ni pemimpin. Kalau mu buat lagu ni, takut sesok-sesok orang pun tiru. Tiru hak mu buat ni. Nak nazar jenis lagu ni juga. Bila orang nasihat, bila orang marah, ketua kita buat. Pemimpin kita buat dulu Abdul Muttalib, takkan aku tak boleh buat. Takut orang buat gitu juga. Faham? Bila benda ni berlangsung, lepas ni ada orang kata aku nak nazar, kalau aku bini 2 nak bunuh bini nombor 1. Contoh. Lepas tu buat, bila buat jangan buat tak molek. Tak okey ketua kita dulu. Takut orang kecek gitu. Tak okey bos kita dulu, pemimpin kita dulu buat, aku nak buat tak boleh. Takut jadi ikut teh. Jadi janganlah buat.
Jadi gati dengan sembelih berapa ekor? 10 ekor. Gati sembelih dengan 10 ekor unta. Gati bunuh Abdullah dengan 10 ekor unta. Jadi dia terselamatlah. Tok dia dulu terselamat dah. Nabi Allah Ismail pun nak kena sembelih juga. Sebab itulah Nabi sebut aku ni anak daripada dua lelaki yang nak disembelih. Nabi sebut dalam satu hadis, aku ini adalah anak lelaki daripada dua orang yang nak disembelih. Siapa? Tok dia dulu Ismail sekali nak kena sembelih, Abdullah pun nak kena sembelih juga. Lepas tu lepas Abdullah Muhammad lah. Masa Nabi nak kait sikit ni lah, habis dah. Himyar tu, ingat Himyar tadi, anak sahabat tadi. Himyar tu lah Zujadan Al-Himyari. Zaman kerajaan Zujadan Al-Himyari di bumi Yaman tu lah berlakunya kes yang Quran sebut qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud. Siapa kena bunuh? Ghulam tu kan? Ingat tak kisah Ghulam kena bunuh tu? Kau tak tahu kisah ashabul ukhdud? Raja dengar ke tak? Ada seorang raja ni dia ada ahli sihir, tapi ahli sihir dia tua dah. Dia pun pesan kepada raja, dia kata aku ni tak boleh lama dah berkhidmat kepadamu, tengok kepada Roma, tengok kepada kesihatan pun tak menentu mana dah. Jadi boleh kau dok mu pilih mana-mana budak hak nampak berkaliber, hak nampak jernih air muka, kira aku turun ilmu aku ni, kalau aku mati pun dia boleh ganti aku. Mu cari seorang. Jadi carilah seorang budak nama Ghulam tu. Jadi dia duduk di istana raja, tiap-tiap hari dia kena pergi jalan, pergi rumah siapa? Pergi rumah Tok Dukung saat ni, ahli sihir saat ni, nak belajar. Tapi bila dia nak pergi tengah jalan ni, dia jumpa dengan siapa? Dia jumpa dengan, nanti dulu. Dia jumpa dengan pendeta kan? Dia ngaji dengan pendeta tu lah. Dia tak pergi pun denung. Lepas tu lepas ngaji dia balik. Dia duduk buat gitu lah. Jadi ahli sihir ingat kau dia duduk dalam istana, tak tubik lagi, tak start main ngaji lagi. Pak raja pun dia ingat hari-hari dia duduk pergi ngaji. Rupa-rupanya dia duduk ngaji dengan pendeta tu. Pendeta tu dengan nisbah pada masa tu beragama Nabi Muhammad tak hari lagi. Agama Nabi Isa. Agama Nabi Isa, agama Islam jugalah sebenarnya. Agama Nabi Isa pun. Lah kali pecah rahsia. Orang nak bunuh dia kan. Tahuk laut ikat dengan rata. Tahuk laut selamat sampai tebing tak mati. Bakar dalam api tak mati. Bubuh dalam kandai singa hok lapar tak kekoh. Tok atas pucuk bukit rembah jatuh nak suruh pecah perah. Tak juga. Semua tak jadi. Last sekali pendek cerita dia kata kalau mu sungguh nak bunuh aku, kena bunuh depan orang ramai. Sanggup ke tak? Buat panggil semua rakyat-rakyat kita, ikat aku, lepas tu bunuh situ. Jadi dia pun kena ikat. Dia kata kalau nak bunuh dia kena panah mana? Betul-betul panah atas dahi. Dia tu diikat, disaksikan oleh rakyat semua, kalau nak bunuh aku panah betul-betul atas dahi. Kawan tu pun panah, kena tu patah nak panah, tak jadi gapo. Saat ni mu ayat suruh panah atas dahi. Lagi bila nak lepas anak panah, ucaplah Bismillah. Baca Bismillah awak nak lepas anak panah. Kat kawan tu pun tarik lah, baca Bismillah, lepas kena, baru matilah. Tapi dengar baca Bismillah tadi, rakyat ni beriman dengan agama yang dianut oleh Ghulam saat ni. Marahlah rajanya. Bila raja marah, gali lubang buh minyak berapi tu. Lepas dalam api tu lah. Siapa percaya beriman kau budak ni, aku lepas dalam api. Percaya kat aku selamat. Lepas tu ramai percaya kau budak tu lepas dalam api. Inilah peristiwa Ashabul Ukhdud. Jadi dalam ramai-ramai tu ada hak terlepas. Hak terlepas ni lah pergi minta bantuan. Minta bantuan siapa? Minta bantuan kalau kita panggil wakil cawangan lah. Wakil cawangan. Sebab pada zaman tu bila sebut kerajaan Kristian ni, dia di bawah siapa? Bawah Maharaja Rom kan.
Rom Barat tak secara kita bicara Rom zaman tu ialah Rom Timur. Rom Timur pusat dia di mana? Konstantinopel. Jadi dia ada cawangan-cawangan dia di Palestin, ada di kawasan tu ada. Jadi di kawasan tu puak ni pergi jumpa lah. Sebab sinonimnya agama budak tu ngah tadi minta bantuan. Lepas tu orang tu kata aku tak boleh kacau. Sebab ni urusan kerajaan Himyar, kerajaan kamu saja. Kami tak boleh kacau. Adakah kamu tak boleh tolong sebab akidah ni sama dengan akidahmu? Percaya kepada Nabi SAW tak boleh. Tapi kalau mu nak sungguh, mugi tebing tu. Negara bawah tu. Siapa? Sebelah Yaman? Habsyah. Habsyah ada Maharaja Najasyi. Maharaja Najasyi menganut agama Kristian sama. Minta tolong Najasyi. Dia pun gilah. Lalu kok dia panggil teluk semenanjung teluk tanduk sebab dia bocor kucing. Kalau tengok peta teluk apa, Laut Kulzum, Laut Merah, lepas tu nak pergi ke teluk Yaman tu kan, ada bocor kecil tu, ni dia dipanggil semenanjung tanduk. Dia lalu waktu lah untuk singkat masa jumpa Raja An-Najasyi, minta bantuan. Raja Najasyi pun hantarlah Aryat dengan pasukan dia. Jadi serailah Himyar, otomatik macam serai Yaman lah. Jadi bila menang, otomatik Yaman di bawah kekuasaan teritori Habsyah masa tu. Jadi bila Aryat ni buat onar, buat kacau, marilah pembantu dia Abrahah mari ni. Aryat pun geng tu juga, tapi lepas menang di Yaman tu dia perangai dia tak comel mana. Abrahah mari nak ganti. Perang-perang Aryat kalah. Boleh ke Abrahah? Masa Abrahah duduk situlah dia tengok orang-orang pelusuk dunia tu mari mana? Pergi ke Mekah. Tanya orang dia ada gapo Mekah? Ada Kaabah tu lah. Oh, kalau setakat lagu tu kita buat retek lah. Dia pun buat retek lah Kaabah di Yaman tu. Bahkan daripada Mah pun nak suruh orang mari. Orang mari ke tak? Orang tak mari. Tak mari ni tak boleh pergi ni. Kita kena pergi putus waktu baru orang mari hak ni. Maka siaplah tentera Lepas tu kita pun fikir, pergi Yaman tak aja jumpa seekor habuk pun gajah. Abrahah tu duduk di Yaman. Lepas tu gajah tu main mana? Gajah tu import lah. Import dari sebab Habsyah ni bukan dah Asia Barat dah. Habsyah ni termasuk dalam Afrika dah. Tapi kita kena ingat, keluasan Habsyah dulu tak sama dengan Habsyah lah ni. Habsyah dulu besar. Bahkan negara-negara sekitar Ethiopia tu Habsyah, macam kita sebut Mesir zaman Fir'aun, dulu ada tak negara Sudan? Mesir tu jiran Sudan. Dulu ada tak negara Sudan zaman Fir'aun? Tak ada. Sudan tu sendiri bawah Mesir. Bahkan selatan Palestin lah ni pun masih lagi wilayah Mesir. Dulu Mesir tu luas sungguh Mesir ni. Sama juga Habsyah pun luas. Jadi Habsyah kawasan Afrika import gajah. Dalam sejarah gajah tu nama apa? Mahmud kan? Gajah tu nama Mahmud. Diserai mari sekali benarnya burung tu tak tahu nama apa dak. Quran sebut Tayran Ababil ni yang berduyung-duyung ramai, itulah kita pun panggil burung Ababil. Lepas tu hak hebat lagi ada buat kumpulan rock Ababil tak? Ingat tak? Ada tak dulu-dulu kan? Tahun 1989 tak? Cinta Belum Berakhir. Lagu hit kumpulan tu lah konon-kononnya. Baik, kumpulan Ababil tak tahulah jadi kumpulan gapola ni dianya. Lepas tu jadi kisah tu Abrahah pun mati semua. Tahun tu lah lahirnya Nabi Muhammad. Jatuh pada 12 Rabiul Awal bersamaan 20 April 571 Masihi. 20 April 571 Masihi bersamaan dengan 12 Rabiul Awal tahun tu. Tapi ada juga riwayat sebut 20 April tu jatuh bukan 12, jatuh 9 Rabiul Awal. Ini pandangan Mahmud Fasha Al-Falaki, seorang ahli falak terkenal daripada Turki zaman kerajaan Osmaniyah dulu. Bila dia buat perbandingan 20 April 571 tu tak jatuh 12 Rabiul Awal. Tapi 20 April 571 jatuh pada 9 Rabiul Awal. Itu pandangan dia, biarlah. Kita ambil ramai-ramai 12 Rabiul Awal. Why kita sambut? Setengah orang kata bid'ah tak? Betul tak? Setengah orang kata sambut
Maulid Rasul bid'ah sebab tak pernah dibuat oleh para sahabat. Memang sahabat tak buat. Yang kita nak buat tu apa? Yang kita nak buat tu apa? Sahabat-sahabat nak jumpa Nabi boleh tengok selalu. Ada masalah boleh kecek selalu. Ada masalah boleh ngadu selalu. Ada gapo-gapo duduk sebelah Nabi. Rindu ke Nabi boleh tengok Nabi. Peluang tu ada tak kita ini? Ada. Peluang tu ada tak kita? Tak ada. Teringat ke Nabi pun tak ada dah. Rindu ke Nabi pun tak ada dah. Cinta ke Nabi pun tak ada dah. Hak boleh dia tinggal hadis-hadis, cerita-cerita pasal dia. Kita tak ada peluang dah macam sahabat. Perlu lagi tak nak sambut kalau kita ada peluang macam sahabat? Perlu lagi tak nak sambut? Nabi dah depan kita, tak payah dah. Tapi bila kita terlepas ni, lagu mana? Nak royak ni. Hak belai-belai sambut tiap-tiap tahun ni, kalau tanya anak kita ha Nabi pun tak ingat. Agak-agak kalau tak sambut lagu mana? Ni hak duk buat tiap-tiap tahun ni, anak-anak kita pun tak berapa nak ingat dah. Kau Nabi dengan sahabat, kalau tak buat lagilah tak ingat. Kita sebut ginilah mudah bab Nabi ni. Kalau tidak kerana Nabi, tak akan turun Quran. Kalau tidak kerana Nabi, tak ada Isra' Mi'raj. Kalau tidak kerana Nabi, tak ada nuzul Quran. Kalau tidak kerana Nabi, tak ada maulid Nabi. Kalau tidak kerana Nabi, tak ada hijrah ke Madinah. Benda-benda ni jadi sebab ada Nabi. Dan kita nak rakam balik kenang-kenangan ni. Kita buat ni nak peringat semula. Nak akad semula. Benda-benda yang berkaitan, benda-benda yang ada penisbahan dengan Rasulullah. Kalau kita tinggal hak ni, tak peringat hak ni lagu mana? Oh, ada setengah orang amal sunnah-sunnah dia cukup lah. Amal sunnah-sunnah Nabi tinggal, tak payah buat lah benda-benda gani. Sunnah-sunnah Nabi tinggal, sebut mulut senang. Betul tak? Sebut mulut senang. Duha dengan tahajud lepas ke agak-agak? Duha tak berapa nak lepas, tahajud tak berapa nak lepas. Bukan salah sebut amalkan Quran, amalkan sunnah. Kita takut sedap mulut, jelira mulut, tapi pada amalan, pada tingkah laku, pada perbuatan tak hidup pun sunnah dengan kita. Yalah ke tak? Kadang-kadang baru lepas semaya asar, mocik-mocik belakang tak? Duduk bawah gerai belah-belah nyapu. Dia buat ke dia? Ngopak saat ni baru semaya asar. Saat ni baru semaya asar, turun nyapu, belah-belah duduk atas gerai 2-3 orang, ngopak. Ada ke tak ni? Tak, kita nak tanya, jadi ke tak benda lagu ni dalam masyarakat kita? Lepas maya asar, orang duduk kapung kan? Duduk kapung ada. Lepas tu kadang-kadang lepas maya, selipar kita hilang ambil demo, ada ke tak? Ada. Lepas maya tabuh masjid, duit hilang. Ada. Kadang-kadang muka orang luar, hak Allahu Akbar sebelah kita saat ni ya. Kadang-kadang dua sekali dengan kita tu Allahu Akbar, dia tu bedah lepas kita berlaku. Tapi masalah pasal apa? Dalam masalah-masalah gini, rumah ibadat kita je jadi. Kau mikir tak? Bukan orang lain tak jadi. Jadi tapi sikit. Ilah tapu masjid kita je tak mau. Selipar masjid kita je. Kasut hari raya siapa dia? Kita juga. Macam-macam. Biarlah hak tu. Hak tu jadi sempadan untuk kita. Apa pun yang sebenarnya kita hari ni buat, nak ingat kepada Nabi tu je. Di samping kita nak ingat, kita nak bawa balik hak Nabi pesan, hak Nabi larang, sunnah-sunnah dia jangan tinggal.
Nak buat sunnah Nabi setakat kadar yang kita mampu. Tak boleh nak buat seremua sekurang-kurang, jangan tinggal. Tak boleh nak buat seremua, jangan tinggal seremua. Tak boleh nak buat seremua, jangan benci sunnah Nabi. Tak ada lah kalau benci sunnah Nabi, tak ada. Letih doa lah kawan tu. Pukul 9 dah. Boleh berhenti dah Boleh berhenti ke tak? Boleh dah ni, pukul 9 aku nak semaya dah. Malam Sabtu mana? Tak nak jadual. Panggil Muhammad dia. Okey. Boleh hamba berhenti dah. Hak molek, hak baik, ambil lah. Hak tak molek, salah kecek tu tinggal lah dah. Boleh ke tak tu? Dalam banyak-banyak keceknya ada hak salah. Hak salah tu tak payah buat kira lah. Nama lagi salah. Kau mana? Orang kata salah lengan lah, ke mana? Bila sebut salah lengan tu gapo? Salah, tahu ke tak salah? Salah kecek. Kalau salah lengan tu kan? Orang panggil gapo? Seliuh ke bahasa moden? Seleheng. Seleheng ni kecek ke body? Seleheng kecek ke body? Dok, seleheng kecek dengan seliuh. Kau panggil seleheng juga ni. Kalau kita kata salah saat ni, seleheng seliuh kan? Kalau seleheng ni kecek kan? Jadi hak salah tu tahu tepilah. Hak molek tu kita ambil, hak molek tu kita ambil pengajaran, kita ambil iktibar. Apa pun malam ni setakat tu lah. Hak boleh hamba kongsi, hak boleh hamba berpendapat, hak boleh hamba berceramah, hak boleh hamba bagi penerangan kepada tuan-tuan. Agak-agak jari-jari bahasa Kelantan boleh faham kan? Boleh faham, kau tak faham tak ni? Boleh dah. Standard-standard dah orang ngaji belakang dah orang Kelantan ni. Kita kecek luar pun dia faham, kita kecek Johor dia faham, kita kecek faham Penang pun dia faham, Kedah pun dia faham belakang dah. Kalau kecek faham pun dia faham dah. InsyaAllah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawassikillahumma rabitataha وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.